Assalamualaikum dan selamat datang ke rancangan podcast dan YouTube Ruqyah dan Mantra. Nama saya Sarhan Hamzah dan bersama-sama saya host untuk rancangan ini juga. Nama saya Rusdi Roslan. Dan saya Kai Syazwan. Kita buat introduction sikit lah untuk rancangan Ruqyah dan Mantra ni. Kita akan introkan diri kita sendiri masing-masing, kenalkan diri kita pada pendengar semua, our background stories, a little bit of here and there. Then nanti korang lah nak tanya aku apa soalan yang korang nak campak kat aku Go ahead bro. Boleh. Okay, for me, nama saya Sarhan Hamzah, baru umur 37 tahun. Alhamdulillah, masya-Allah. Saya seorang peruqyah dan juga seorang tukang urut dan buat hijamah. Nama company saya ni ShirazHijamah.sg. ShirazHijamah.sg ni semua tak perlu tulis, tapi ingat saja nama dia ShirazHijamah.sg. Kalau siapa perlukan pertolongan untuk rawatan ruqyah ataupun urut badan ataupun hijamah, boleh cari saya, lungsuri Instagram dan TikTok saya. Boleh Okay, Rusdi, maybe your turn. Okay, alamak interesting ruqyah Ruqyah. So you punya services ni mainly apa you buat? Maybe kau nak start intro diri kau juga. Orang dah kenal aku. Bukan aku terkenal kat Singapura ni. Tak ke? Wa'alam. Okay, to all you listeners out there, kita kenal each other actually. Dulu you NS sama dengan kita Betul, dulu dengan Mi. Kak Syazwan bukan lah. I intro Kak Syazwan to you I orang baru lah kira. Tapi kita berdua kat sini is agent lah. Kita agent, kita punya speciality is menjual, membelikan kita punya klien-klien rumah dengan menyewa ataupun nak buat pelaburan. Semua kita punya specialities kita adalah agent hartanah di Singapura. Betul? So saya dalam industri ni dalam 3 tahun dah. Tapi macam bekerja 30 tahun. Bukan dia. Alhamdulillah. Ya, saya Kai Syazwan. Sama juga macam Rusdi Roslan cakap, saya ejen hartanah, property agent lah, senang lah so kita pun tolong kita punya clients untuk cari rumah, kalau nak buat investment ke, atau nak cari your first home ke, atau nak upgrade rumah ke. So you can just contact us lah. Nah, daripada IG maybe kalau saya Kai Syazwan Property, kalau Rusdi saya Rusdi Roslan Property SG. Tapi kita berdua bergabung. Orang boleh tengok kita punya main punya collaboration as Property Singapura. Rancangan ni kan ditaja oleh brother-brothers ni dua lah Property Singapura. Terima kasih Rusdi dengan Kai. Sama-sama. Terima kasih jugalah menjemput kita ke your channel. Very interesting Akan jemput InsyaAllah. Tapi jemput tak ada. Kita berbual, kadang-kadang haus, kadang-kadang lapar. Maybe in the future, insyaAllah. Okay, untuk para pendengar semua, kami minta maaf terlebih dahulu kalau maklumlah ni adalah rancangan pertama kami, rancangan pertama saya, dan kalau ada salah dan silap, harap boleh tegur melalui Instagram saya ataupun TikTok. Kalau saya ada salah percakapan ke apa, insyaAllah saya cuba memperbaikinya di episod-episod yang akan datang. Boleh InsyaAllah. Okay guys, got anything for me? Come on, go straight. Aku tak sabar ni. Kalau pendengar nak dengar insyaAllah. Aku tak sabar. Okay, let's go. Okay, one of the services yang attract kita punya, that attracts us lah, actually punya ruqyah lah, itu paling very interesting to me lah. Masih ke dekat Singapura ni yang modern, begitu modern, masih ke ada jin-jin yang mengacau manusia-manusia sekarang ni? Tapi maybe before kau touch on that lah okay, maybe kau boleh explain untuk orang yang tak tahu ruqyah tu apa tu? Apa yang bezakan antara ruqyah syariah dengan ruqyah syirkiah? Ruqyah syirkiah ni dia banyak kepada bomo-bomo atau dukun-dukun. Dia yang tak mengikut akidah Islam. Diorang pun pakai ruqyah. Diorang pakai ruqyah juga. The word ruqyah ni mantra, bacaan mantra. Bacaan ruqyah. Okay, so untuk saya sendiri, ruqyah syariah. The difference is ruqyah syariah dengan ruqyah syirkiah is different. So ruqyah syariah ni dia berlandaskan Al-Quran, hadis dan juga ajaran-ajaran para ulama yang they do some test on it lah. Cara-cara tu semua. Jadi kalau cara tu tak menyimpang daripada akidah, kita gunakan sebagai rawatan untuk, especially untuk like you said lah,
The more interesting one is untuk makhluk jin ni semua kan. Tapi rawatan ruqyah ni sebenarnya is all rounder. Macam-macam jenis penyakit. Pasal semua ni penyembuhan dengan izin Allah SWT. Kita cuma bacakan ayat-ayat Quran. That is ruqyah syariah. Dan juga kita akan mengamalkan seperti makanan-makanan sunnah. Makanan-makanan sunnah. Kurma, minyak zaitun. All these things is makanan-makanan Kira sunnah. macam olive, figs. Zaitun lah tu. Figs, Betul. Yeah. So to summarize all these practitioner diorang mantra untuk panggil makhluk halus untuk dia benefit ataupun kliennya benefit. And then you datang in the picture to solve and tolong bantu selesaikan dalam keadaan Islam lah. Yeah. Okay. So kirakan macam you cakap tadi, ruqyah ni dia all rounder lah. Kira jahat ada, baik pun ada lah. Maksud saya all-rounder tu dia all-rounder untuk mengubati bermacam-macam penyakit dengan bacaan-bacaan yang tertentu, surah-surah yang tertentu. Bila you cakap penyakit-penyakit ni, kira kalau orang datang macam ni kira contoh betul tak tahu lah ni kira tanya honest question punya. Kira kalau let's say orang demam kan, sepatutnya kita tahu lah kan, pergi doktor dululah. Tapi dia datang, dia cakap, alamak, saya rasa macam tak sedap badan lah. Kira awak ruqyahkan saya boleh tak? Ada tak macam itu? Ada. Tapi of course kalau macam klien, kalau selalu call saya ataupun message WhatsApp saya akan suruh diorang pergi doktor dulu. It's very important for them to get medical service yang ada sedia kala ni, yang sedia kala ada ni before dapatkan rawatan ruqyah. Pasal kita tak boleh tolak the apa tu? The medical lah. Medical The medical side untuk ruqyah ni. We have to go hand in hand. Okay. So sekarang kita dah tahu there's two different kinds of ruqyah. Kan satu is ruqyah apa? Syirkiyah. Lagi satu is ruqyah syariah. Okay. So kalau for you buat yang definitely lah ruqyah syariah. Ruqyah syariah ni I ada question yang macam quite curious to say that kenapa you nak buat ni ruqyah? Kenapa nak buat macam ruqyah? Selalunya orang selalu cakap macam kalau ruqyah ni kira kena panggil ustaz. So I know that you belum ada IRS semua kan. So if let's say now you nak buat ni, kenapa you nak buat? Of course the first thing is interest lah. Kena ada interest dulu. Macam you kan, sama. Nak kena interest dalam property lah. Yeah, so that's why I'll start this journey. So yang you minat ni is actually minat the macam all those macam superstitious Supernatural. Supernatural punya benda. The question yang I nak ask ni is macam mana dia macam mana I start is it? How does it spark? Yes, correct. Okay, permulaan perjalanan ruqyah saya ni bermula daripada 2015. Okay. I was introduced to ruqyah syariah oleh seorang ustaz ni. Tak sebut nama dia lah. Tak payah. So dia yang introducekan saya dalam ruqyah ni. Then from there saya curious. Saya curious. It takes me about until 2019 baru saya start belajar. No, it's 2018 saya start belajar. Then 2019 baru saya start meruqyahkan orang. Kira daripada 2015 sampai 2018 tu you kira research, you belajar, baca, cari Google all this kind of thing lah. Baca buku, beli kitab-kitab apa semua, just to find out apa ni ruqyah. Interesting lah Before that memang saya pada kecil memang di-expose kepada benda-benda yang di luar fikiran, di luar akar. We cannot gaib worry lah. Something like that lah. Benda-benda yang bukan gaib lah, benda-benda yang tak masuk akal lah. For example, saya punya background saya seorang pesilat. Okay, saya seorang pesilat. So dalam dunia persilatan ni adalah kita punya aspek-aspek yang tertentu. Kita punya olahraga, kesenian, bab kebatinan, dengan satu saya lupa apa. That means bab jurusan lah, something like that. Okay. So daripada situ mulanya saya expose dengan benda-benda
yang tak masuk akal lah yang saya cakap tadi tu. Macam tumbuk tu timbul boleh pecah. Kira dalam semua tadi apa you cakap olahraga apa ni jurusan ni semua. Kira you interested more on kebatinan lah. Oh tak, saya interested more tu olahraga. Oh okay. Olahraga, sport silat. So from sports Yang expose of course kalau seorang pesilat tu kita nak kena belajar all these thing aspek ni semua. Untuk melengkapi seseorang tu sebagai pesilat. So that's where spark my interest lah. to know more about all these thing. Yeah. So macam mana you macam tadi you cakap you do research, you Google and stuff like that, kan, you baca and all, tapi dia tak ada anyone to macam guide you ke apa. Macam we know lah, kalau let's say kalau kita nak belajar sesuatu tu, sometimes ada orang macam let's say for example ngaji, kan mesti ada guru ngaji. At the same time depan tu ada mukaddam atau Quran. Tapi macam for you, like I said, yang 2015 baru saya jumpa ustaz ni, baru was introduced dengan ruqyah. Okay, tapi saya tak approach dia selalu untuk tanya pasal ruqyah. you tanya dia. On the other hand, memang saya dah belajar untuk obat orang. Okay. Cakap obat ni you all tahu lah apa maksud dia. Macam orang kena sampuk ni semua sekarang. Tapi bukan dengan cara ruqyah. Saya pun tak nak sebut sangat lah tu dengan cara apa. Tak payahlah. Dah tinggalkan lah, share lah dah tinggalkan semua. So bila dah start belajar ruqyah tu kan, dia punya interest gets more. Faham? Macam makin macam baik pula ni tak payah nak apa tu buat benda-benda yang pelik-pelik. Dengan Al-Quran saja. Dengan Al-Quran saja, dengan benda-benda yang sunnah, makhluk-makhluk ni tewas. So tak payah turun ni tengok live saya dengar ni pun rumah tak boleh. Bila you bawa you punya client kat sini buat Tak boleh. kita tengok. Tak boleh. Kita nak kena jaga aib anak. Tapi dengar San, I heard that you actually took courses voice. Yeah, correct. Saya pernah pergi kursus daripada rawatan Ruqyah Singapura, dan juga seorang ustaz ni dia buat kursus untuk ruqyah. Jadi pada siapa yang nak belajar ruqyah, which saya always push on my clients ataupun adik-beradik ataupun my friends especially, to pergi belajar ruqyah, pergi ambil kursus kelas-kelas ruqyah. Pasal it's very important. Di setiap household Islam, orang Islam, ada seorang peruqyah dalam satu rumah tu semua. Dekat Singapura ada tu course? Ada kat Singapura ada. Dekat Singapura ada. Belajar kat Singapura? Belajar dekat Singapura. Of course, kalau you dah sampai tu satu peringkat tu, you nak pergi ke Malaysia ataupun Indonesia untuk belajar lagi. Pasal perjalanan ni, dia punya pelajaran dia, there's no ending to it. There's always something you will learn. Kira kalau continue kira kena duduk gua ke? Tak ada tak sampai duduk gua Duduk gua tapi aku rasa kita nak kena ambil lah. Pasal kita pun jual rumah kan. Ini kadang-kadang rumah tu berhantu. Takkan kita nak kacau dia je. Nanti dah extra charge ni. InsyaAllah. Tolong members kan? Sibuk kan. Nanti mesti macam, awak pun, saya dengar awak pun peruqyah kan. Tolong ruqyah rumah saya. Awak So okay, untuk para pendengar, para pendengar semua, dalam rancangan ruqyah dan mantra ni, apa yang buat dia berlainan daripada mungkin podcast yang sedia ada sekarang ni in the platform, in this industry. Saya akan cuba menjemput ataupun saya akan cuba exposekan semua perawat-perawat di Singapura sebagai tetamu saya, especially those peruqyah yang ada dekat Singapura ni, dengan kisah-kisah mereka sewaktu meruqyah ataupun kisah-kisah yang mereka diganggu oleh makhluk-makhluk ni. Dan juga saya akan cuba untuk menjemput might be controversial sikit, those bomo-bomo atau dukun-dukun yang ada dekat negara kita. I will come dekat Singapura. I'll try to come to I know a few. Dah berbual dengan orang, tapi itulah tengah negotiation sikit. Nice. Ada negotiation? Ada nego. Adalah nanti dekat behind the scene nak kena talk about it. So
Dia yang buat mungkin yang buat podcast kita ni berlainan sikit daripada podcast-podcast yang ada lah sekarang ni. Of course kalau cerita seram ni, bab cerita seram ni, don't say boring lah. Memang saya akan syorkan juga cerita kisah-kisah seram yang saya melaluinya, ataupun teman-teman ataupun sahabat-sahabat dekat luar sana yang nak jadi tetamu dalam rancangan ni, boleh drop me a message, boleh WhatsApp saya di nombor 9844 9142. 9844 9142. Senang je nombor dia. Tak payah tulis. Ingat saja. Tapi San, you kalau nak jemput Singaporean ataupun luar-luar Oh tak, tak, saya ada daripada Malaysia juga. Ada Malaysia juga. Ada perawat daripada Malaysia juga. Kalau Indonesia tu asal jauh sikit lah. Kalau Malaysia senang sikit, naik kereta pergi je kan. Ada daripada Malaysia, insyaAllah saya cuba panggil beliau datang ke sini. Kita akan temu ramah dengan beliau lah, insyaAllah. And share story lah. Yeah. Very interesting I think story-story macam gini mesti orang nak dengar punya. I hope so. Para pendengar semua nak dengar kisah-kisah kisah-kisah seorang perawat tu, macam mana dia merawat. Dia experiences lah. I'm pretty sure they love it lah, insyaAllah. Mungkin kalau you tak keberatan, mungkin you boleh share lah satu story. Mana tahu kita pun meremang kat sini kan. Satu story ringan-ringan lah dulu kan. Baru first episode kan.